Nerima, okey, dan sebagainya. Tak Nerima, okey. Cikgu Liza, Dengar. okey dengar ya. Dengar, dengar. Alright, okey kita mulalah. S945 lah. Saya tak bisa mak saya sebab tadi ada yang masuk. Okey, saya hari ini tuan-tuan, sebelum saya mula sedikitlah intro ya. Ada beberapa maklumat lah ya. Yang banyak pertanyaan dalam grup yang saya sebahagiannya saya tak reply tu sebabnya saya secara officialnya memang saya tak dapat lagi maklumat, tapi berhubung secara personal memang sekarang ni pencerapan kalau nak ikut kita pencerapan ya untuk standard 4 kita sekolah dah bermula dah ya. Kita ambil term 3 bulan kan, kita buka sekolah tu bulan 3, sekarang dah bulan 7, jadi kita anggap bahawa pencerapan pertama dah berjalan. Dan dapatan daripada sekolah-sekolah saya dapati memang contohnya lah dalam tampil kami dapati semua sekolah telah buat pencerapan. Cuma isunya sekarang bila kita nak tagging ataupun kita nak buat penskoran, portal kita yang dulu seperti yang kita maklumkan juga, kita tak guna lagi portal tu. Sebab tu kalau cikgu kata tak aktif, memang dia tak aktif ya. Sebab dalam Synergy dulu dah dimaklumkan bahawa kita tidak menggunakan portal itu lagi. Jadi kita akan tunggu makluman daripada Jemaah Nazir sehinggalah dimaklumkan nanti mungkin akan ada satu bentuk portal yang baru untuk kita masukkan skor tu. Cuma sekarang ni saya cuba membantu sekolah dalam konteks bagaimana kita nak dapatkan markah penskoran. Dalam konteks ni kita dah buat pencerapan. Jadi bagaimana kita nak menganalisis pencerapan tu sebab dalam keadaan portal tidak ada dan kita kumpul pada data pada situ dan di auto calculate. Yang kedua pula ada perubahan dari segi dari segi kalau kita tengok yang baru ni ada perubahan dari segi taraf tu, jumlah markah tu, taraf tu cemerlang tu dah berbeza dengan yang sebelum ni. So kita nak synchronize dengan maklumat baru dengan pencerapan yang ada. Saya hari ini fokus kepada tajuk utama kita iaitu data analysis ya. Masih lagi dalam data analysis dan fokus kita pada hari ini adalah tentang pentaksiran bilik darjah. Walau bagaimanapun, kita bercakap tentang pentaksiran bilik darjah, tapi kita hari ini nak belajar tentang kaedah. Kaedah bagaimana kita nak proses data. Ya, dan bila kita dah ada ilmu ni, maklumat ni, yang lain-lain juga boleh kita gunakan. Cikgu Noriman misalnya nak gunakan untuk co-curriculum. Ya, ataupun cikgu katalah cikgu Hamizah nak gunakan untuk HEM, kehadiran sebagainya. Cikgu Riza nak gunakan katakan untuk pencerapan guru dan sebagainya. Jadi mekanisme atau langkah ni sama aja. Ya, itu. Jadi basicnya di situ dan saya akan main dengan beberapa data lah nanti. Ya, kita buat hari ni slow and steady sebab bagi saya basicnya kalau kita dah dapat nanti cikgu boleh apply dalam bentuk data yang ada di peringkat sekolah cikgu. Okey, kalau suara tak dengar tolong respon ya. Saya gunakan 3 device ni lah untuk mudahkan kita punya sistem penyampaian. Okey, cikgu hari ini kita akan bincangkan mengenai bagaimana kita nak bercakap tentang data. Ya. Data merupakan satu perkara yang penting lah. Sebelum tu saya review balik dalam tempoh 2-3 minggu lepas. Ya. Pertama kita dengar taklimat daripada Menteri Pendidikan mengatakan bahawa dalam konteks pentaksiran, ya, yang menyatakan bahawa pentaksiran itu sekarang ni bila bercakap tentang pentaksiran ada 3 kan. Pentaksiran berasaskan sekolah tu ada 3. Satu adalah pentaksiran akademik yang sekarang ni banyak berfokus pada pentaksiran bilik darjah. Yang kedua ialah pentaksiran co-curriculum, PJSK. Yang ketiga psikometrik. Dan tiga-tiga ini sebenarnya adalah data. Ya, dan kalau kita tengok disambut pula oleh dalam satu talk oleh Datuk TKPP, Datuk Fakhruddin beberapa hari selepas itu menerangkan lebih detail lagi tentang pentaksiran bilik darjah. Jadi kesimpulannya kita melihat pentaksiran bilik darjah ni satu item, satu perkara yang sangat penting untuk melihat dalam konteks kalau kita kat sekolah kita kata kemenjadian. Ya, jadi pentaksiran bilik darjah telah mula dijalankan ataupun mula dilihat sebagai satu item, satu mekanisme yang sangat penting untuk kita tagging dalam pencapaian sekolah. Ya. Jadi hari ini kita nak cakap tentang analisis data kerana dalam pentaksiran bilik darjah sama juga yang lain dia banyak bercakap tentang data. Ya, okey, bila kita bercakap tentang data, pengurusan data, kita di sekolah tuan-tuan ya, cikgu ya,
Pertama kita ada ni, data mentah, data lapangan. Ada banyak data lapangan kita. Dalam konteks pentaksiran bilik darjah, kita buat misalnya professional judgement yang kita buat 2 kali setahun. Dan insyaAllah kita nak kutipkan data ni kan untuk kali pertama mungkin dalam beberapa JPN, beberapa PPD dah mula kutip data ni. Data ini cikgu jalankan pentaksiran, setelah buat professional judgement, kita masuk dalam sistem. Terserah bagaimana sistem ini disimpan, data ini disimpan. Ada negeri yang membuat satu dashboard, sekolah masukkan data itu. Ya. Masukkan data itu dalam bentuk rumusan. Misalnya tahun 6 Bahasa Melayu, berapa orang TP1, TP2, TP3, TP4 dan sebagainya. Okey, itu masih lagi dalam bentuk data mentah. Tapi data mentah yang paling awal sekali datangnya daripada kita, guru subjek, guru mata pelajaran. Itu data mentah lagi tu. Ya, itu belum lagi peringkat kita menganalisis. Data itu ialah tempat kita simpan data itu dalam satu tempat. Dan kebanyakan apa yang berlaku di peringkat kita, ya, kita hanya berada di peringkat menyimpan data ini saja. Seolah-olah tugas kita simpan data, hantar pada jabatan, pada kementerian, masuk dalam portal dan berakhir pada situ. Sebenarnya ini baru berada pada langkah yang pertama ni. Belum lagi konteks mengurus data yang satu yang komprehensif, yang lengkap. Ya, misalnya data kurikulum kan, kita masukkanlah data PJSK, tapi belum lagi pada konteks pengurusan data yang lengkap. Jadi data mentah ni ada banyak. Cukup banyak kat sekolah data mentah. Ratus ribu ada data-data kat sekolah. Ya, kalau kita campurkan semua, akademik, koko, HEM pula ada banyak kan, kehadiran amalan baik, macam-macam. Disiplin dan sebagainya. Kalau pentaksiran bilik darjah, kalau ada banyak subjek, kelas. Ya, jadi data mentah ini, kita peringkat ini biasanya kita tak ada masalah. Ya, kita tak ada masalah data mentah. Okey, kemudian kita ada pada peringkat yang kedua, iaitu analisis data. Data yang kita dah ada ni, kita perlu sebelum kita nak bagi makna pada data ni, kita kena analyse data ni, analisis data ini. Kita tak boleh tunjukkan misalnya satu raw data untuk pembentangan. Sebab analisis ini fungsinya adalah untuk kita membuat satu kesimpulan, satu rumusan. Apa yang berlaku dalam sekolah kita, dalam sesuatu perkara, misalnya dalam pentaksiran bilik darjah, buku dan sebagainya. Ini adalah peringkat analisis. Dan peringkat ini agak mencabar di peringkat sekolah. Sebab saya boleh bercakap ni sebab saya lama berada dekat sekolah dan saya pergi banyak sekolah. Ya, kadang-kadang kita nak buat, tetapi kita rasa nak buat tu terlalu complicated sangat. Orang bercakap sekarang ni tentang macam-macam sistem data yang ada. Misalnya kalau kita tengok sekarang ni diguna Google tu kan, Google apa yang satu tu, Google, macam-macam Google lah ada yang kat situ. Tapi hanya proses menyimpan data. Proses menyimpan data, tak pergi pada analisis lagi. Ya, analisis ni ada banyak kalau kita nak tengok kan. Satu, misalnya analisis deskriptif. Tunjukkan berapa orang, berapa peratus berada dalam TP1 dalam subjek-subjek tertentu. Itu deskriptif. Dia hanya menerangkan dari segi jumlah peratus, varian, kemudian kalau mungkin dia tengok tendensi, ataupun kalau kita tengok dari sisihan piawai, itu masih lagi dalam bentuk deskriptif. Cuma menerangkan dari segi situ. Tapi mungkin kita nak pergi jauh lagi, kita nak tengok kolerasi. Ya, kolerasi. Misalnya kita nak tengok subjek-subjek kalau sekolah menengah, sejarah dengan bahasa Melayu. Dalam matematik pula, misalnya sains dalam konteks kalau kita kata apa tu bidang sains, matematik, sains, kita nak tengok pula misalnya antara mata pelajaran dalam mata pelajaran sains teras. Okey, contoh kita nak tengok. Mungkin juga kita nak tengok pattern lain. Misalnya kita nak tengok, misalnya ada KPI pengarah sekarang kan, kita nak tengok analisis jurang jantina. Itu adalah KPI pengarah. Kita nak tengok tentang analisis yang tu. Jadi ada banyak angle kita nak tengok yang perlu kita belajar. Raw data tak dapat menyatakan itu. Tetapi kita perlu analisis. Contoh yang kedua saya ambil lah co-curriculum, contoh yang kedua, tadi akademik co-curriculum. Misalnya kita nak tengok pattern. Perbezaan antara tiga-tiga ni, uniform, sukan permainan, kelab persatuan. Di kat mana yang kita rasa tahun lepas kita ada challenge, cabaran kita kat mana? Ada kaitan tak antara satu aspek dengan satu aspek yang lain?
Itu contoh yang kedua. Okey, ini yang banyak kita nak terangkan. Dan ini kita akan gunakan, saya akan bawa satu pendekatan yang agak mudah di peringkat sekolah supaya dapat menjimatkan masa. Yang kedua, dia tidak terlalu teknikal sangat. Kalau sekarang ni kalau kita tengok ada macam-macam kan yang orang buat tu kan. Sistem simpanan data tu kan, macam-macam. Tapi dia masih dalam konteks simpan data lagi. Belum analyze lagi. Ya, kalau kita kat Negeri Sembilan ada sistem dia panggil ada satu portal tapi dia simpan semua maklumat tu lah dalam tu. So hari ni kita nak bawa yang ini dan saya akan bawa hari ni masih lagi dalam pivot tapi saya akan masukkan satu lagi tips ataupun satu lagi kemudahan iaitu penggunaan slicer. Slicer ni lagi kompetitif, lagi menarik, lagi mudah untuk kita buat analisis. Dia bentuknya lebih fragile, mudah diubah suai dan dia link pula antara graf dan sebagainya. Kita dapat menjimat banyak masa. Misal, saya nak ambil ada satu data besar. Saya nak ambil mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya nak tengok dalam tingkatan 1. Saya nak tengok dalam yang dapat TP1. Kalau kita guna Excel biasa, step yang kita guna lebih kurang ada 10 atau 11 step. 10 atau 11 langkah. Termasuk penggunaan keystroke. Termasuk penggunaan formula. Tapi kalau kita gunakan pivot, dia hanya 3, hanya 4 langkah je. Kita akan jimat 1/4. 1/4 daripada masa yang kita gunakan kalau kita gunakan pivot ini. Saya pernah buat satu data yang agak besar. Taklah besar sangat, sederhana lah. Dia ada 18 step. Tapi saya nak benda yang sama, bila saya gunakan pivot, saya hanya ambil masa 6 step saja. Dan dia dapat susun dengan baik. Lepas tu dia fragile pula tu, mudah datang. Sebab tu saya nak bawa yang ini. Bukan tujuan nak beratkan. Saya cuma fikir bagaimana nak bantu rakan-rakan kat sekolah yang nak buat ni tapi dia agak complicated, susah nak buat. Okey, itu peringkat kedua analisis. Ejaan tuan-tuan dia interpretasi. Interpretasi. Interpretasi data ini ialah bagaimana kita memberi makna pada data tersebut. Itu maksudnya interpretasi. Memberi makna pada data ni. Misalnya daripada data ini kita dah memberi maklumat. Okey, misalnya data dia apa? Ada kaitan misalnya antara Bahasa Melayu dengan subjek-subjek yang lain. Memberi interpretasi. Ada banyaklah interpret data kita. Kita akan bawa ini sikit juga dalam tajuk hari ini nanti. Okay. Alright. Saya demo dulu tuan-tuan apa yang boleh dibuat. Kita hari ini kita akan bermula basic dulu. Kita ambil data kita sebagai guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Saya katalah macam matematik, saya mulakan data mentah yang paling asas sekali. Peranan sebagai guru mata pelajaran. Kedua, saya akan tunjukkan peranan kita dalam melihat ini sebagai guru kelas. Bila guru kelas akan ada banyak subjek kan dalam kita tu, dalam kelas kita. Dan ketiga, peranan kita sebagai dalam panitia pula. Dalam panitia kita akan lihat pula satu subjek tetapi untuk semua tingkatan. Jadi tajuk hari ini dia cover. Kalau kita sebagai guru kelas kita nak gunakan, kalau kita sebagai guru mata pelajaran kita nak gunakan, kalau kita setiausaha panitia atau penolong kanan atau ketua bidang, kita boleh gunakan. So kita mula dengan data yang paling basic sekali di peringkat kelas kita. So kalau ada pertanyaan boleh tanya, boleh interrupt, tak ada masalah. Ini kita sama kita aja. Kelas kita ni yang penting bagi saya basic tapi tuan-tuan boleh dapat dan tuan-tuan ada idea macam mana nak dibawa dalam subjek yang lain, dalam konteks yang lain. Okey. Bila bercakap tentang data sekolah ni tadilah tuan-tuan, saya buat satu andaian. Saya buat satu andaian lah. Senario data kat sekolah. Saya buat satu analogi. Kat sekolah kita ada 500 orang murid. Saya ambil 5 subjek teras saja. Kalau sekolah menengah dia ada 7 kan, agama dan juga moral. Saya ambil 5 saja. 500 orang murid dengan 6 tahap penguasaan. Jadi 500 murid darab dengan 5 subjek, darab dengan 6 TP, kita ada lebih kurang 15,000 input data. 15,000 data tu kalau kita tambah lagi dengan 4 elektif, dia akan jadi lebih kurang 27,000 input data untuk 500 orang murid. Kalau 1,000, dia akan menjangkau sehingga 500, dia akan menjangkau sebanyak lebih kurang 52,000
54,000 data. Jadi data ni besar. Tapi data ni bermanfaat kat kita. Jadi pada inilah yang kita nak gunakan satu kaedah yang kita boleh bagi makna pada data yang besar-besar sebesar macam ni. Saya ulang balik tadi Bila kita guna pivot pada rakan-rakan yang dah biasa, okey, just untuk ulang kaji je lah. Bila kata pivot, tuan-tuan, dia adalah satu perisian yang boleh membuat pelbagai kerja. Dia boleh mengira, dia boleh meringkaskan data, dia boleh menganalisis data, melihat perbandingan, melihat pola, melihat trend. Dia sebenarnya, kenapa kita gunakan pivot? Kita buat satu tinjauan kat sekolah. Ada 3 perisian yang sangat familiar dengan cikgu kita kat sekolah lah. Pertama memang confirm lah Word kan. So yang kedua adalah Excel. Cikgu kita biasa dengan Excel. Yang ketiga PowerPoint atau 2 PowerPoint, 3 Excel. Salah satulah. Dan Excel ini adalah biasa dengan cikgu. Sebab tu saya gunakan pivot ini. Sebab pivot ini adalah satu kemudahan yang terdapat dalam Excel. Kita tak gunakan perisian-perisian daripada outsource ataupun lain yang kita kena install balik. Kalau kita komputer kita ada Excel, maknanya adalah pivot dalam komputer kita ini. Jadi segi kos, dari segi masa, dari segi pengurusan dia jadi mudah kan, sebab yang memang dah ada dalam komputer kita. Macam saya kata tadi lah, menjimat 60% langkah berbanding kaedah konvensional. Okey, sebagai contoh macam ni. Ini adalah diagram. Saya tunjuk sikit intro, lepas ni kita terus. Saya ambil sekejap je ni untuk pengenalan je dulu. Kalau kita tengok dalam pivot table ni, dia ada area dia ni. Dia ada 4 area. So ini area inilah yang akan menggantikan formula. Misalnya saya nak pilih sekarang ni, dekat sini adalah berdasarkan tahap dalam bidang-bidang tertentu dan juga jumlah. Dalam ini adalah markah pencerapan guru. Dalam bahasa ada 1 orang. Dalam kemanusiaan ada 2, dalam sains matematik ada 3. Baik, yang ni adalah cemerlang. Ini ambil daripada pivot. Row tu dibawa pada ke sini. Teknikal saya akan tunjuk. Saya nak intro dulu. Okey, ini adalah bagaimana pivot ini bekerja. Menggantikan formula ini kita ada field yang kat sini nanti. Ini ingat field. Saya akan terangkan juga tuan-tuan, jangan risau. Cuma saya nak intro je. Field inilah yang akan kita tarik, letakkan pada tempat tertentu, dia akan proses. Dan proses ini bukan hanya memproses data, tapi di end, dia akan keluar dengan graf. Ubah balik maklumat yang lain, graf ni datang secara auto. Tak payah bina satu graf yang baru. Apa kan? Okey, cara nak beri nilai pada bar. Okey. Sekali lagi cikgu klik pada cikgu buat sekali lagi, pergi pada raw ni tadi, pergi pada raw ni balik, cikgu pergi pada insert, cikgu pergi pivot table, cikgu tekan OK. Okey. Dah, cikgu ambil apa tadi, sini kita ambil tingkatan kan, kita ambil TP, kita ambil satu lagi TP pada sini. Boleh setakat ni? Cikgu tolong respon cikgu. Kalau yang tak boleh, okey, yang tak boleh. Okey, yang tak boleh, saya nak cikgu tukarkan sekarang ni, masukkan data tingkatan 4. Tapi saya percaya sekolah ada data ni, lebih detail lagi. Cuma data ni hadirnya dalam beberapa bentuk lah. Kalau kita hantar ke PPT, dia bentuk rumus yang macam ni. Tapi kalau di peringkat sekolah, ada data yang pertama tadi. Memang kita boleh buat, sangat membantu sekolah. Dan kita lah sebagai guru mata pelajaran pada saya, guru subjek dapat tengok pencapaian murid-murid ni dalam konteks yang lebih efektif. Kan, kita ada peratus, kita ada bilangan, kita ada apa saja kita ada. Dan kita boleh banding by class, kita boleh banding tingkatan. Jadi guru-guru yang mengajar banyak level, kita boleh tahu bukan menengah atas tu sebenarnya di menengah rendah tu apa yang tak selesai. YM nak tanya, boleh tak kalau kita nak guna ni untuk kajian ke, kajian tindakan untuk buat analisis data? Tuan Najib mungkin boleh
komen kot. Dia pakar dalam ni. Bukan boleh, sangat boleh sebenarnya. Sebab kita dapat tengok pelbagai pattern yang ada tu. Jadi sangat sesuai. Maknanya kita boleh tengok ikut tingkatan, boleh tengok ikut ni mata pelajaran, semua. Jadi variable tu jadi bertambah banyak. Sangat sesuai. Okey, tiki dah.